Dibawakan oleh Quran Humairah, penerbit Al-Quran tagging terlaris di Malaysia. Untuk info lanjut layari quranhumairah.com atau Facebook Quran Humairah. Quran Humairah, sentiasa bersama. Alhamdulillah, pagi ni saya ditemani sahabat saya iaitu Dr. Fitri Haris, dan pagi ni kita dah janji kita nak bersembang bersama dengan Fatimah Erin Abdullah atau Erin Leong. Yang mana dia peluk Islam selepas suaminya memeluk Islam, tapi sebelum tu dia pernah tak bertegur dengan suaminya. Ya, selama sebulan. Disebabkan suami dia masuk Islam. Tapi akhirnya dia peluk Islam. Dia bersalah sebab apa? Perubahan yang positif pada suami dia. Hebat ni, cerita hebat ni. Ya, Assalamualaikum Erin. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Allah Akbar. Erin, saya ada baca kisah Erin memeluk Islam ni kan. Tak boleh nak digambarkan sebab at last dia macam sedih dan gembira. Sebab saya bayangkan diri saya sendiri bila ada isteri yang ikut apa yang kita buat, tapi sebelum tu dia macam tak redha dengan apa yang kita buat. Faham tak, Fitri? Faham. Saya faham, Anas. So Erin, macam mana Erin boleh terima akhirnya dengan suami Erin sendiri untuk peluk Islam setelah sebulan tak tegur dengan suami Erin sebab suami Erin peluk Islam? Okey, masa tu Erin ada dekat hospital. Okey, jadi suami pun bagi tahu Erin selepas dia memeluk Islam. Macam tu kan. Jadi Erin pun sempatlah marah dengan suami. Kenapa tak bincang dulu macam tu kan? Sebab apa masuk Islam macam tu kan? Tapi Erin pun ada belajar daripada suami macam tu kan? Positifnya yang Erin suka dengan suami, berubah dia. Banyak ke Erin dia yang suami berubah tu? Banyak berubah dia. Diibaratkannya okey, daripada benda-benda yang dulu tak baik kan, diibaratkannya judi dengan alung macam tu kan. Tapi dalam dia masuk Islam tu dia berubah. Dia betul-betul bekerja macam tu kan. Benda-benda yang diharamkan dengan agama tu dia betul-betul tak buat. Jadi Erin pun merasa bangga lah macam tu kan. Tapi selepas tu Erin pun emang tak bertegur dengan suami selama 1 bulan. Macam 1 bulan lebih lah macam tu kan. Jadi Erin pun tengok daripada segi berubahnya suami. Masa tu Erin pun cobalah bincang dengan suami. Dalam 1 bulan, bulan 3, 19 hari bulan 3 2010, Erin memeluk Islam dekat Masjid Usama bin Zaid. Kalau saya baca cerita Erin sendiri, macam mana lepas pada tu ujian menimpa keluarga Erin sendiri, macam mana kena usir daripada rumah. Ujian tu agak berat pasal tadi Erin kata Erin rasa tenang selepas peluk Islam kan. Tapi rupanya ada ujian lain. Macam mana Erin terima ujian tu sebenarnya? Erin ni anggap Allah nak uji Erin. Allahu Akbar. Jadi Erin kena kuat semangat. Ya, kami terima dengan ikhlas, dengan sabar. Mungkin ini kita kena lebih baik. Mungkin kita dulu tak baik. Jadi kita keluar daripada rumah, daripada tu selai sepinggang. Tak bawa apa pun. Dalam hati Erin dengan suami, inilah jalan kita. Ini takdir kita. Allahu Akbar. Bila Erin cerita macam ni kan, sebenarnya kita ni kadang-kadang yang lahir sebagai seorang Islam pun belum tentu kita boleh terima dalam keadaan redha, dalam keadaan tenang dengan ujian yang Allah bagi. Tapi ada satu lagi ujian yang besar Erin hadapi, Fitri. Nanti saya akan ceritakan selepas ini. Erin, kita kongsi sama Erin Alright, kita stream dulu sekejap lagi. Ya Rasul dari Ikhwan Fatana, hanya di Zayan, destinasi Muslim Contemporary, #Indah di Hati. Bermula minggu hadapan, kami nak anda menang wang tunai dalam Mawi Jawi. Caranya mudah saja. Anda hanya perlu teka tajuk lagu nasyid di dalam perkataan Jawi yang akan kami muat naik di media sosial Zayan. Tunggu isyarat memanggil dan jadi pemanggil terpantas untuk peluang menang wang tunai. Nantikan Mawi Jawi. Untuk derma dan syarat serta notis privasi, sila layari zayan.my. Mawi Jawi hanya di Zayan, destinasi Muslim Contemporary, #Indah di Hati. Asam garam kehidupan di dunia ini. Mari kita selami topik-topik viral dari perspektif Islam dalam Tijarah Bismillah Ad-Duha di Zayan, dibawakan oleh Quran Humairah. Ada banyak topik menarik yang akan dibincangkan bersama panel tetamu jemputan pada setiap hari Sabtu jam 10 pagi dan siaran ulangan pada setiap Selasa jam 9 malam. Jadi jom sertai Tijarah Bismillah Ad-Duha di Zayan, dibawakan oleh Quran Humairah, penerbit Al-Quran tagging terlaris di Malaysia. Untuk info lanjut layari quranhumairah.com atau Facebook Quran Humairah. Quran Humairah, sentiasa bersama. Zayan, destinasi Muslim Contemporary, #Indah di Hati. Dengarkan kami di mana jua anda berada. Zayan di Johor Bahru 92.8. Bestnya Zayan ni sebab dalam lagu ada mesej.
dengan Zayan daripada pagi sampai ke malam sebenarnya. Teruskan mendengar Zayan, destinasi Muslim Contemporary. #IndahDiHati. Berita ekstra? Berita ekstra? Berita apa? Shell Fuel Safe 95 Extra kilometer ternyata berbeza. Bagus tu. Ekstra jimat, ekstra bersih, enjin berseri, ekstra perlindungan. Bolehlah pergi jalan-jalan sambil cari makan. Nak minta cuti ekstra lah. Betul, sebab Shell ada. Shell Fuel Safe 95 Extra kilometer ternyata berbeza. Cubalah hari ini. Untuk info, terma dan syarat, layari shell.com.my. Kami tahu yang anda suka berjimat. Jualan terkenal, semua harga boleh dirunding. Harvey Norman kini bermula. Rundingkan tawaran terbaik atas TV skrin besar, peralatan memasak dan barangan elektrik, komputer riba, telefon pintar, kelengkapan pejabat, perabot dan kelengkapan bilik tidur. Juga beli dengan ansuran sehingga 36 bulan tanpa faedah, juga tanpa charge ekstra. Jimat lebih di jualan terkenal, semua harga boleh dirunding. Harvey Norman kini bermula untuk masa terhad di IPC Flagship Store dan semua store Harvey Norman, atau beli online di harveynorman.com.my. Bina bisnes berjaya? Apa tu? Benda tak payah gosok. Buat apa nak gosok? Bina bisnes berjaya? Macam mana Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Bina bisnes berjaya? Susah. Baju kurung khas Nuri, pilihan utama memang terbaik. Anda pernah dengar jenama ini? Mereka ini adalah sebahagian dari lebih 700 syarikat yang dibentuk oleh Richworks. Dari kosong hingga bisnes mencecah jutaan ringgit tak kala waktu PKP dahulu. Sesiapa sahaja boleh mulakan bisnes, tapi tak semua orang boleh bina bisnes berjaya. Oleh itu, sertai program Bina Bisnes Berjaya dengan melayari binabisnesberjaya.com. Jangan jadikan PKP 2.0 penghalang anda untuk bina bisnes berjaya. Layari binabisnesberjaya.com untuk capai 1 juta pertama dalam tempoh 6 hingga 12 bulan. Richworks mampu bantu anda bina bisnes berjaya. Ingat, binabisnesberjaya.com. Zayan ingin membantu menyelesaikan perniagaan mikro anda dengan mempromosikan secara percuma. Soralicious Legacy merupakan pengeluar jus dan cordial Roselle dan nanas segar dari ladang yang ditanam sendiri. Dapatkan produk hasil tani tempatan ini di lot 15037 Jalan Johan Setia, Klang, Selangor. Soralicious Legacy menyediakan jus pilihan terbaik anda. Hubungi 012-333-9527 untuk tempahan dan pembelian, atau anda boleh follow Instagram Soralicious Roselle HQ. Untuk notis privasi, terma dan syarat, sila layari zayan.my. Subscribe YouTube Zayan untuk video-video indah dan positif.
Zayan Salam Bros bersama Anas dibawakan oleh Quran Humairah, penerbit Al-Quran tagging terlaris di Malaysia. Untuk info lanjut layari quranhumairah.com atau Facebook Quran Humairah. Quran Humairah sentiasa bersama. Alhamdulillah pagi ni saya bersama dengan Dr. Fitri Haris. Kita bersembang bersama dengan saudari baru kita iaitu Fatimah Erin Abdullah atau lebih senang dipanggil Erin. Erin banyak ceritakan dekat kita tadi Fitri, macam mana dia memeluk Islam setelah suami dia peluk Islam dulu selama sebulan, and then dia dalam keadaan yang marah tu dia tak tegur suami dia selama sebulan tu. Betul. Tapi bila ada perubahan positif dekat suami dia, dia pun peluk Islam. Tapi banyak ujian yang dia hadapi. Banyak ujian. Salah satunya diusir daripada keluarga lah. Betul. Tapi dia boleh terima tu, dikata dalam keadaan yang kena terima dengan ikhlas. Dia kata ini semua ujian daripada Allah. Kan Allah nak balas dengan benda yang lebih baik. Tapi bukan tu je ujian dia, Fitri. Sebab Erin juga diuji dengan kanser payudara. Erin? Ya, betul. Allahu Akbar. Saya nak tanya sikit lah, Erin. Berapa lama Erin ambil masa nak belajar Islam sampai boleh tahap mengikhlaskan diri, nak meredakan apa ujian yang Allah bagi pada Erin dan Amin ni? Erin belajar selama tu 2 tahun. 2 tahun Erin belajar. Yang Erin banyak belajarnya dekat Masjid Usama bin Zaid lah, macam tu kan. Lepas tu Erin daripada Masjid Usama bin Zaid tu, karena Erin pun ada ikut belajar juga dekat Hidayah Center. Okey, baik. Okey, dengan Ustaz Faid, Ustaz Fakrul, banyaklah yang Erin coba untuk memahami Islam yang lebih, macam tu kan. Erin nak tahu artinya sabar tu macam mana, macam tu kan. Jadi coba Erin berusaha menghadapi yang Allah uji untuk Erin, dengan Erin sakit, macam tu kan. Masa tu Erin pun coba pergi hospital. Masa tu coba berubat dekat hospital, diponis doktor cakap Erin ada kanser payudara tahap 2. Ya Erin pun coba untuk tenang dengan sabar, macam tu kan. Coba Erin pun bincang dengan suami. Ya suami menangis, kenapa jadi macam ni. Erin dengan keadaan ikhlas, dengan redha. Masya-Allah. Ini dah ketentuan Allah mungkin untuk Erin. Tapi Erin yang kuat semangat Erin, anak-anak Erin. Erin ada berapa orang anak, Erin? 4 orang anak. 4 orang anak. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Erin, bila dalam proses kita nak faham Islam tu, berapa lama yang Erin ambil masa untuk betul-betul faham tentang Islam ni? Yang betul-betul faham tu masa tu 1 tahun lah. 1 tahun rasa susah tak nak biasakan diri dengan cara hidup Islam sini? Kalau kita keadaan kita dengan ikhlas, kita redha, insya-Allah ada jalan keluarnya. Baik, insya-Allah. Terbaiklah Erin. Ada jalan keluarnya. Itu daripada mulut Erin sini. Alhamdulillah. Insya-Allah Erin, kami di Zayan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk keluarga Erin dan juga suami Amin dan juga anak-anak Erin. Ya, terima kasih. Insya-Allah. Okey Erin, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu cerita hebat daripada saudari baru kita, tapi dia punya faham Islam tentang redha, ikhlas tu memang menyentuh hati aku lah. Kita ni dah lama lahir sebagai seorang Islam. Betul. Tapi kita nak sampai ke tahap itu, Allahu Akbar. Mungkin tak sampai lagi lah cerita dia. Sampailah. Okey Fitri, lepas ni nak tanya dekat awak sendiri. Kalau datang ujian dalam hidup kau sendiri, macam mana kau nak tempuh, macam mana kau nak hadapi? Kau tolong bagi nasihat kat kita semua supaya kita terus stay positif dan terus cekal lah. Sebab ujian hidup memang tempat ujian Fitri kan? Betul. Alright, selepas ini kita stream dulu Dalil Cinta dari Rabitah featuring Fitri Haris. Semestinya di Zayan, destinasi Muslim Contemporary #Indah di Hati. Diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu? Tertanyaku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ingat dahulu duka sama pernah dirasa saat itu kau berjaya mengharungi, walaupun ribuan luka tergiris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah saat ini. Yakin padaku ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa.
hadirnya sukar dibaca hingga wujud dirimu jua dalil cintanya. Yakin padaku isi dari cinta Tuhan kepadamu kerana luar biasa martabatmu. Bagaimana caranya agar kau belajar cintaimu. Kau kan lelah mengejar sangkaan manusia, tak tergapai hasrat setiap mereka. Tapi selangkah kau mengejar cintanya, 1000 langkah kau kan didekatinya. Zayan Salam Bros bersama Anas dibawakan oleh Quran Humairah, penerbit Al-Quran tagging terlaris di Malaysia. Untuk info lanjut layari quranhumairah.com atau Facebook Quran Humairah. Quran Humairah sentiasa bersama. Alhamdulillah pagi ni saya bersama dengan Dr. Fitri Haris. Ya, Nas. Sahabat saya sendiri dah lama. Alhamdulillah syukur Nas. sangat-sangat. Dan pagi tadi Fitri kita dah dengar kisah ujian saudari baru kita. Betul. Erin. Macam mana dia tempuh ujian tu Dahsyat, dalam Nas. masa beberapa, yalah masa yang tak lama mana pun. Setelah dia peluk Islam, dia diuji dengan macam-macam ujian. Betul. Tapi Fitri kali ni, aku nak tanya kau sendiri Fitri. Kalau saat engkau terima ujian, kau dihadapi ujian. Aku sebagai seorang sahabat kau, aku tahu ujian-ujian kau yang kau tak pernah cerita dekat halayak ramai. Betul. Tapi Betul. macam mana kau hadapi benda tu sendiri? Dia ujian ni macam Erin tadi kita, kalau ujian ni dia ada grade lah. Okey. Macam Erin tu kita bagi A lah. Dahsyat lah, istiqamah dia kan. Betul lah, Anas. Faham. Tapi kalau saya punya ujian ni, Anas, satu perangai saya ni, saya suka salahkan diri saya sendiri. Ini memang cara saya. Alhamdulillah. Maksudnya bila suatu masalah ataupun ujian tu datang, tak kisahlah dengan manusia ke, dengan apa ke kan, ada hubungan dengan apa ke, salahkan diri kita ni, dia akan buatkan kita rasa rendah diri dan buatkan kita rasa yang kita nak jadi lebih baik. Sebab kalau kita asyik salahkan orang lain, ujian tu tak akan habis. Maknanya masalah tu akan sentiasa datang. Sebab tu kalau satu masalah tu datang, Anas, macam saya akan fikir cara nak menyelesaikan. Tapi bila dengan kau cakap macam kau suka salahkan diri kau sendiri, kadang-kadang aku ada sesetengah kawan yang dia tak salahkan diri dia, tapi dia salahkan takdir. Dia salahkan Allah lah sebenarnya kita. Bila menyalahkan takdir ni, tak best lah nak salahkan takdir ni. Sebab dia melibatkan kita punya akidah lah, hubungan kita dengan Allah lah kan. Sekarang saya cakap lebih macam ustaz pula. Tapi nak cerita dekat sini kan, bila kita salahkan takdir ni, sama macam kita salahkan Tuhan, sama macam kita salahkan Allah kan. Jadi dalam Islam ni kita rukun-rukun iman ni percaya pada qada dan qadar. Itu yang paling penting sekali. Dan setiap apa yang ujian datang, saya selalu cakap dalam diri saya, kalau saya berjaya lalui ujian ni, Allah akan tingkatkan darjat saya. Kenapa orang selalu stres? Sebab bila stres ni, sebab kita kurang bersyukur. Sebab tu kadang-kadang bila ujian datang tu, first kali kita Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ujian tu. And bila kita bersyukur tu sebenarnya, kau rasa tak? Ujian dah sampai, kita rasa macam nak marah, tapi bila kita balas dengan syukur kan, Alhamdulillah, kita akan rasa lebih kan? Kita rasa tenang, tak relax kan? Relax je. Macam okey lah. Kan? Baik kan? Kita ambil lah peluang bila kita down, bila kita marah tu, saya akan bersendiri. Ini antara yang boleh kita buat. Bersendiri ni maksudnya kita duduk seorang-seorang, duduk atas sejadah ke, atas katil ke, atas mana ke. Tetapi minda kita bila sendiri tu bukan fikir yang bukan-bukan. Minda kita tu yang saya cakap, saya suka muhasabah diri saya. Maksudnya apa yang aku buat ni kena repair ni, hubungan aku dengan orang ni apa semua. Baru kita rasa tenang. InsyaAllah. Repair hati lah. Repair hati kita. Barulah indah di hati. Yes. Okay, last but not least, Fitri, kongsikan apa program awak yang akan datang ni. Okay, saya baru saja mengeluarkan single terbaru yang bertajuk Ayah Sofia. Bukan Ayah Sofia, memang anak saya nama Sofia. Tapi Hagia Sofia maknanya suatu masjid.